أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, sebelum ni tajuk kita berkenaan dengan jenis-jenis i'rab bagi isim mu'rab. Ada 9 jenis i'rab yang kemungkinan berlaku pada isim mu'rab. Sekarang ni dia masuk fasal yang keempat. Al-faslu al-faslu al-mu'rab al-mu'rabu mu'rabu. Al-isim mu'rab ala nau'aini. Isim mu'rab juga terbahagi kepada dua jenis. Artinya, isim mu'rab ni boleh dibahagikan kepada banyak jenis bergantung kepada pertimbangan-pertimbangan yang kita maksudkan. Yang sebelum ni, pembahagian berdasarkan kepada jenis i'rab dia kan. Sekarang ni, berdasarkan kepada munsharif ke tidak munsharif. Saya terangkan balik. Bahasa Arab ni ataupun kalam Arab ni terdiri daripada 3 elemen kalimah. Zaidun zahaba ilal masjid. Zahaba Zaidun ilal masjid. Ini ayat. Kita panggil kalam. Ataupun kita panggil jumlah. Yang ni yang pentingnya sebab menerusi kalam lah kita dapat faham apa maksud penutur. Kalau dia hanya sebut satu perkataan je, jadi kita tak tahu apa yang dia maksudkan. Jadi pengajian ilmu nahwu ialah pengajian tentang kalam. So, kalam itu terdiri daripada kalimah-kalimah. Dan bila kita cek tengok kalimah dia terbahagi kepada 3 isim, fi'il dan juga harf. Dan tabiat kalam bahasa Arab ni dia berbunyi. Dia berentonasi. Terutama sekali di bahagian belakang kalimah. Macam yang ni kan. Dun yang diutamakan. Ba tu diutamakan. La tu belakang diutamakan. Da tu diutamakan. So yang belakang-belakang ni ada yang sentiasa berubah. Ada yang tetap tak berubah. Ada yang berubah, ada yang tak berubah. Jadi yang banyak berubahnya ialah yang belakang-belakang tu. Itu ciri-ciri kalimah bahasa Arab tu. Ciri-ciri kalam bahasa Arab dia berubah di belakang tu. Yang ni tak dapat dielakkan. Yang kita baca baris mati, itu kita punya pasal. Kan kita nak break ke ataupun kita tak kerti nahwu ke, itu masalah lain. Masalah asal ni original. Asal bahasa Arab ni dia belakang dia berbunyi. Dan bunyi dia tu da tu boleh jadi dun, boleh jadi dan, boleh jadi din. Tiga cara dia berbunyi. Okey, yang pertama dia tengok tiga yang ni. Tiga ni isim, fi'il, harf. Yang paling banyak sekali dalam kalimah Arab ialah isim. Dan paling banyak masalah pun isim. Dan paling banyak bunyi pun isim. Bunyi macam-macam. Dan paling banyak dikembang-kembangkan pun isim. Jadi fokus dia pergi kepada isim. Kemudian barulah pergi kepada fi'il sikit. Kemudian harf. Kerana yang ni berubah juga. Tak banyak. Yang ni paling tak berubah. Jadi tak perlu dibicarakan tentang dia. Jadi yang berubah-berubah ni oleh kerana dia berubah banyak fasen, banyak gaya dia. So kita kena masukkan macam-macam istilah. Istilah yang pertama dimasukkan mu'rab. Bila mu'rab artinya, itu artinya dia berubah. Dia jenis kata nama yang berubah baris dia. Mu'rabun. Kemudian berubah tu banyak fasen juga. Banyak gaya dia juga. Ada yang berubah secara sepenuhnya. Sepenuhnya artinya
Dia ada tanwin. Ini ciri-ciri isim ni, ciri-ciri utama dia yang tak boleh dipisahkan daripada dia ialah dia bertanwin. Kemudian daripada tanwin tu dia ada baris. Dia ada harakat. So harakat dia tu ada 3 kan. Rafa', nasab, jar. Ni harakat dia. Tanda dia ialah rafa' dengan dhammah, yang ni dengan fathah, yang ni dengan kasrah. Kalau sebut isim saja itu nak membezakan antara 3 elemen ni. Tapi antara isim ni kan banyak juga jenis dia. Oleh kerana sifat dia tadi berubah, ciri dia berubah. So kita letakkan satu istilah dengan istilah berubah. Istilah berubah yang digunakan ialah mu'rab. Mu'rab artinya yang dizahirkan. Yang dizahirkan harakat dia. Maknanya Zaidun tadi, ni dizahirkan. Dan zahir tu kena 3 kan? 3 baris kan? Zaidun, Zaidan, Zaidin. 3 baris dizahirkan. So nama dia mu'rab. Mu'rab tu sendiri berubah. Tak kira lah berubah don, dan, ding ke, asal berubah aja. Asal berubah aja. Dan dia kata berubah ni ada 2 jenis. Satu completely berubah. Dia panggil munsharif. Maknanya 3-3 baris. Maknanya completely berubah. Completely memiliki makna isim. Complete. Sempurna. Maknanya dia ada ciri-ciri dia. Bertanwin dan berubah 3 baris. Munsharif, ada tanwin, ada 3 baris. Ada baris dhammah, ada baris fathah, ada baris kasrah. Yang ni pula, yang kedua, pembahagian kedua, ada juga jenis, dia berubah, masuk, dia mu'rab. Tapi dia berubah tu tidak sempurna. Ada defek. Lemah sikit bandingkan dengan yang ini. So nama dia ghair. Bukan ni lah. Bukan berubah sepenuhnya. Munsharif. Ghair munsharif. Bukan munsharif. Ataupun istilah lain, adamus sarfi. Ada mana tidak? Sarf tadi berubah. Tidak berubah. Tidak berubah maksud ini tidak berubah secara sempurna. Ataupun mamnu' minas sarf. Adamu sarfi. Adamu sarfi. Mu'rab berubah, ada 2 jenis, ada 2 fashion, ada 2 gaya dia. Satu gaya sempurna. Macam Zaid lah. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ada tanwin. Kemudian kadang jadi dun, berdomah. Kadang berfathah. Kadang berkasrah. Yang ni pula contohnya lawan Zaidun kalimah Ahmad. Nama orang Ahmad. Yang ni nama orang Zaid. Yang ni nama orang Ahmad. So Ahmad ni kalau suruh orang Arab baca, orang Arab zaman dahulu, sebut nama Ahmad. Dia tak baca Ahmadun. Mereka akan baca Ahmadu. Tanpa tanwin. Ahmadu. Warna merah. Ahmaru. Tanya orang Arab nak baca macam mana ni? Belakang ni. Ahmad tu kita tahu. Semua orang boleh baca Ahmad. Semua orang boleh baca Ahmad. Bagi mati. Semua orang boleh baca. Tapi cuba tanya orang Arab yang fasih, macam mana kita nak bunyikan dal tu? Bertanwin ke tak bertanwin? Dia kata jangan baca tanwin. Kami baca Ahmadu. Kami tak baca Ahmadun. Yang Ahmar ni, cuba kamu talafuzkan ra tu. Kalau kamu sembunyikan bagi mati tu, no problem lah. Tak ada orang iskal lah. Kamu wakaf. Kamu sesak nafas. Kamu berhenti. Ahmar. Tapi kalau kamu nak sambung, biar lancar, berlagu, berirama, biar nampak cantik bahasa Arab ni, cuba bunyikan. Dia orang bunyi tanpa tanwin. Ahmaru.
Kemudian cuba kamu baca macam ni. Kita beri buang satu ayat. Kita kemukakan satu ayat kepada orang Arab. Darabtu Ahmad. Okey, kita tanya ke orang Arab yang fasih-fasih, yang hebat-hebat, yang tulen, dia punya language. Tanya dia, kalau aku kata aku pukul Ahmad, so baris dah tu biasanya kamu baca macam mana? Dia kata kami baca Ahmada. Kami tak baca bertanwin. Ahmadan. So Ahmadu berubah kan? Daripada du kadang jadi dah. Artinya masuk dalam grup mu'rab. Tapi oleh kerana dia tidak bertanwin, maka dimasukkan dalam grup B ni. Ini grup A. Munsharif. Kemudian kita buat ayat macam ni. Marartu, aku melalui Ahmad. B, kita pakai B kan? B Ahmad. B Ahmad. So dal kita tak tahu nak baca baris apa. Kita tanya orang Arab yang fasih. Macam mana kamu talafus? Macam mana kamu pronounce? Macam mana kamu sebut huruf dal tu? Mereka kata, kami tak baca dengan baris bawah. Kami baca dengan baris atas. So, marartu bi Ahmada. Semua kabilah kami tak sebut pun, marartu bi Ahmadi. Kami tak baca selepas huruf ja dengan baris bawah. Artinya, Ahmad ni, dia hanya berubah baris daripada baris hadapan kepada baris fathah sahaja. Baris kasrah tidak ada. Sebab tu kita kata tadi, yang ni berubah secara komplit. 3 baris ada. Yang ni berubah tak komplit. Satu, dia tak ada tanwin. Yang kedua, dia tidak ada baris kasrah. Melalui kita lakukan cerakin lah. Cerakin mana kita asingkan isim-isim yang boleh berubah baris ni. Kita dapati terbahagi kepada 2. Ada yang jenis bertanwin dan berubah kepada 3 baris. Ada yang jenis berubah hanya kepada 2 baris sahaja. Dan tidak ada tanwin. Kenapa tu? Itu selepas itulah. Bila orang tanya orang Arab sendiri pun yang dah sudah lemah-lemah pun tanya juga. Bila dah masuk buka kelas kan, orang mula tanyalah. Okeylah buat pengasingan tu, okey kamu buat pengasingan tu, okey dah kami faham dah. Tapi kami nak tanya pula, kenapa soalnya yang ni berbaris, yang ni bertanwin, yang ni tak bertanwin? Kenapa? Kenapa pula kamu bubuh nama munsharif? Ambil daripada mana perkataan munsharif? Kalau mu'rab tu kami faham dah, kamu dah jelaskan dah sebelum ni. Mu'rab mana a'raba yu'ribu i'raban, penzahiran. Mu'rabun yang dizahirkan. Yang dizahirkan harakat dia kan. Baris dia dizahirkan. Kedudukan dia dizahirkan. Dia sebagai fa'il ke, maf'ul ke, tamyiz ke, majrur ke, mudhaf ke, mudhafu ilaih ke. So dizahirkan melalui harakat-harakat ya. Dibaca, disebut ataupun ditulis. Kami faham dah. Tapi yang kamu pecahkan mu'rab ni kepada munsharif dengan ghair munsharif ni, kenapa kamu ambil perkataan sarafa lah? Kalau kita tengok kamus ada sin, ada sad, ra dengan fa kan? Jadi mestilah tu guru kamu ni fikir nak buat istilah ni, mestilah orang-orang yang minal awwalina, ulama yang mengajar bahasa Arab waktu tu, nak mengajar anak murid ni, supaya mereka faham tu, buat pengasingan, buat istilah dan pinjam perkataan-perkataan yang tertentu sesuai dengan kaedah ataupun ciri-ciri kalimah ataupun hukum yang telah ditentukan. Jadi kalau sarafa ni, tengok kamu dia kata menyimpang. Sarafa mana? Menyimpang. So maknanya isim ni, dia menyimpan completely daripada fi'il. Menyimpan completely daripada fi'il. Sebab fi'il pun boleh berubah kan? Fi'il tak bertanwin. Yang kedua, fi'il tidak memiliki baris kasrah. Fathah ada, dhammah ada.
So maknanya yang ni completely berubah daripada fi'il. Kalau yang ni tidak completely berubah, maknanya ada bau-bau fi'il. Ada bau-bau fi'il. Fi'il tak ada tanwin, dia pun tak ada tanwin. Yang ni tak ada kasrah. Sama dengan fi'il, fi'il ada kasrah. Fi'il tak ada kasrah kan? Fi'il tidak ada kasrah. Kasrah yang ada pada fi'il itu pinjaman saja. Contohnya, bila dia bertemu dengan alif lam kan? Kita ada bagi mati. Bila bertemu dengan alif lam, so kita pinjam bagi bawah. Untuk kita lancarkan sebutan. So fi'il tidak ada baris bawah. Jadi ghair munsharif, dia tidak menyimpan sepenuhnya seperti yang ni. Yang ni menyimpan sepenuhnya daripada fi'il. Itu kalau kita ambil makna sarafa tu maknanya menyimpang dah. Ataupun tasrif, berbolak-balik. Makna dia berbolak-balik. Boleh juga berbolak-balik. Makna sekejap bagi atas, sekejap bagi bawah, sekejap bagi hadapan. So 3 baris tu dia orang sentiasa bertukar-tukar. 3 baris. Dia komplit lah 3 baris. Yang ni dia tidak komplit. Berbolak-balik dia tu tidak komplit. Kalau kita maksudkan sarf tu, ialah berbolak-balik. Satu lagi kemungkinan makna sarf pun ni ialah ambil daripada sorif. Sorifun. So kebetulan ni, orang Arab ni dia fikir macam mana bunyi ni. Isim ni ciri-ciri utama dia bertanwin. Kalau fi'il dia tak bertanwin. So kan orang Arab kan dia cakap dia halus. Walaupun mintan tentung tu halus. Kan orang Arab cakap dia halus. So bunyi tu, bunyi halus macam tu. Dia kata seperti bunyi krek, krek, kruk, krek, kruk, krek, kruk, krek. Kalau kita buka pintu kan zaman dulu, pintu tu bunyi krek, kruk, krek. Ataupun gigi unta. Gigi kan, krak, 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 krak bunyi. Ataupun menulis dengan bambu. Pen bambu. Bila kita tekan kan, bunyi krek, krek, krek. Terbunyi krek, krek, krek. Krek, krek, krek. Ada gunah kan? Krek, krek. So, tanwin tu dia ada gunah sikit. Bunyi tu ada gunah. Gunah-gunah. So, atas dasar gunah tadi, bunyi seperti ada gunah-gunah sikit tu. So, dinamakan dia sebagai munsharif. Bertanwin tadi. Yang ni tak ada gunah lah. Makna tak ada tanwin. Itu dari segi penamaan dia. Ingat bahasa Arab, penamaan itu, setiap penamaan itu ada asal usul dia. Sebab orang tanya, zaman dulu orang tanya. Kalau tak tanya pun mereka buat kaedah lah. Dah berjaya buat kaedah. Jadi terpaksa letakkan satu istilah. So istilah tu fikir-fikir lah. Okey. Dah dapat dah kan? So sekarang ni pengajian kita tentang isim mu'rab. Yang berubah terbagi kepada 2. Satu jenis yang completely berubah, iaitu ada tanwin dan ada 3 baris. Satu lagi jenis yang ghair munsharif, yang nama dia macam-macam diberikan. Kadang tu dalam kitab tulis ada munsharfi, kadang-kadang dalam kitab tulis mamnu' minas sarf. Mamnu' maknanya dihalang daripada dibolak-balikkan secara completely. Ataupun ditanwinkan. Kalau kita maksudkan saraf itu tanwin. Baik. Oleh kerana tadi kita kata dia menyerupai syabahul fi'il. Yang ni dia menyerupai fi'il. Dari segi tak ada tanwin tadi dan tak ada memiliki baris kasrah. Jadi apa-apa kalimah yang ada dalam grup ni hendaklah memiliki ciri-ciri seperti fi'il. Ini kajian ilmiah lah. Ulama dapati macam mana kita nak hurai ni. Kalau orang tanya ni kan, macam mana kita nak huraikan kalimah ni dia tidak bertanwin. Tadi kita kata menyerupai fi'il. Menyerupai itu dari sudut mana? Biar kita dapat satu kaedah yang umum supaya semua kalimah-kalimah yang tak bertanwin ini, isim-isim yang tak bertanwin ini, sedikit sebanyak ada ciri-ciri yang menyerupai fi'il. Sifat dia. So mereka dapati ciri-ciri itu ialah far'un. Cabangan. Kadang dia sebut far'iyah. Far'iyatun. Furu', cabang. Kita tengok sini kan. Isim fi'il harf. Mana yang original, mana yang asal, mana yang cabangan. Isim yang asal. Sebab fi'il ni
Mari daripada isim, mari daripada masdar. Kita ada daraba kan? Daraba ni lahir daripada mana? Daripada darbun. Daraba lahir daripada darbun. Maknanya isim tu asal. Fi'il tu cabangan. Kita panggil fara'. Banyak lagi dah sudut-sudut yang nampak fi'il tu dia cabangan. Contohnya kalau kita kata daraba. Kalau fi'il dia tidak akan boleh difahami melainkan kena ada fa'il. Daraba Zaidun. Ada fi'il saja nak kena ada fa'il. Maknanya fi'il tidak boleh berfungsi melainkan adanya isim. Tapi isim tidak semestinya memerlukan fi'il untuk difahami. Contohnya kita kata Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Zaidun yaqumu, berdiri. Zaidun yaqumu. Yang ni kita guna isim-isim. Zaid berdiri. Yang ni pun makna Zaid berdiri. Tapi kita guna fi'il kan? Tapi tak semestinya ayat ini perlukan kepada fi'il kan? Kita boleh ganti dengan isim. Artinya isim tidak bergantung kepada fi'il. Sedangkan fi'il bergantung kepada isim. So maknanya isim itu original, asal. Yang fi'il fara'. Bila ulama dapati, oh ni kita boleh buat satu kaedah ni. Kaedah maknanya oleh kerana kita kata ghairu munsharif ni, dia ni seperti fi'il. Syibih fi'il. Kerana dari segi sifat dia tadi, ciri-ciri dia, dia tak bertanwin, dia tak ada kasrah. Kan? Dia seperti fi'il dah. Jadi, kita anggap dia tu sebagai memiliki ciri-ciri far'un. Ciri-ciri far'iyah. Ciri-ciri cabangan. Seperti mana fi'il. Jadi, setiap kalimah yang masuk dalam grup ni nanti, kita akan asing-asingkan dia berapa kelas. Ada berapa kelas? Dia kata ada 9 kelas. 9 kelas. 9 jenis. Yang mana setiap satu, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ada unsur-unsur far'un. Cabang. Asal ada makna cabang sudah. Boleh dah, boleh masuk dalam grup ni. Contohnya kita ambil perkataan tadi Ahmad kan. So Ahmad ni, dia masuk dalam grup, dia panggil makrifah. Grup makrifah. Makrifah cabang ke furu'? Cabang. Berbanding dengan nakirah. Isim nakirah lebih banyak lagi daripada isim makrifah. So dari sudut banyak dengan sedikit dengan banyak, nakirah lebih asal berbanding dengan makrifah. So yang ni asal. Contohnya kita ada rajulun kan. Ni original. Kemudian kita nak makrifahkan dia, kita masuk ar-rajul. So maknanya makrifah tu cabangan. Yang ni original, asal. Jadi oleh kerana ada ciri cabang tu, okey, yang ni boleh dijadikan salah satu, kita kata grup yang membolehkan dia masuk dalam grup ghairu munsharif. Jadi untuk jadi ghairu munsharif, dia kena masuk dalam 9 kelas. Mana-mana 9 kelas ini, mana-mana isim yang ada salah satu daripada yang 9 ini, so dikatakan isim tu ghairu munsharif kerana setiap satu tu kita dapati mereka memiliki sifat yang dinamakan sebagai cabang. Okey, apa dia yang 9 tu? Yang 9 tu ialah adlu. 1. Maknanya mana-mana isim yang masuk dalam grup adlu. Adlu artinya penyimpangan. Dia menyimpang. Satu lagi, wasfu. Penyifatan. Ada makna sifat. Yang ni ada makna menyimpang. Isim tu dia menyimpan daripada sirah asal dia. Yang ni wasf, dia ada makna sifat. Kemudian isim tu ada makna perempuan. Ta'nis. Ini nombor 2. Ini nombor 3. Yang keempat, makrifah. Yang saya sebut tadi kan. Ahmad tu makrifah. Yang kelima, kalimah tu kalimah bukan Arab. Kita panggil ujmah. Ujmah tu. Maknanya,
Kadang-kadang satu kalimah tu dia menyimpan daripada sirah dia asal. Boleh jadi dia akan jadi ghairul munsharif. Kemudian boleh jadi juga satu kalimah tu dia kata sifat. Tak semua kata sifat lah. Ada kata sifat yang tertentu yang baris dia tidak akan ditanwinkan. Yang ni ta'nis. Maknanya ada kalimah yang mu'annas yang tidak ditanwinkan. Al-ma'rifah artinya ada kalimah yang proper name tidak ditanwinkan. Kalau Zaidun tadi ada tanwin kan. Tapi Ahmad tak ada tanwin. Nanti kita akan terangkan makrifah yang jenis macam mana yang masuk dalam grup tak bertanwin. Kemudian ujmah yang asing kan, daripada kalimah asing, daripada bukan bahasa Arab. Tapi kalimah tu kalimah jenis mana? Adakah semua jenis kalimah? Tak. Certain kalimah saja yang mempunyai sifat yang tertentu yang tidak akan bertanwin. Sama juga dengan jamak. Satu kalimah tu dia jamak. Selama ni kita kata jamak rijalun, tanwin. Tapi ada jenis jamak yang tidak bertanwin. Contohnya masajidu, mafatihu. Tak kan? So jamak yang seperti itu, jenis jamak yang macam mana yang kita akan masukkan dalam grup ni, yang tak bertanwin. Satu lagi terkib. Satu jenis kalimah tu, dia digabungkan daripada dua kalimah. Contohnya Kuala Lumpur, Kuala satu, Lumpur satu. New satu, York satu. New York. Contohnya kan? Hadrat satu, Maut satu. Hadrat, Maut. Bila digabungkan, kita dapati, dia tak bertanwin. Jadi kalimah yang digabungkan macam mana yang tidak bertanwin? Adakah kalimah biasa ataupun dia perlukan proper name? Kata nama khas. Ataupun mana-mana kalimah saja. Ataupun macam ahada asyara. Ahada satu, asyara satu. Ini termasuk dalam ni tak? Ahada asyara. Gabungan juga kan? Tu yang macam mana? Gabungan yang jenis macam mana yang tak bertanwin? Satu lagi. Wal alifu wan nunu. Macam Usman. Usmanu. Ada alif belakang dia, ada nun belakang dia. Ada alif nun. Dan alif nun itu zaidatani. Tambahan. Sebab kita ada ain, ada tha, ada mim. 3 cukup dah kalimah arah kan? So alif nun itu tambahan. Jadi dia kata kalimah yang ada alif, ada nun, jenis mana yang tidak akan bertanwin. Kalau kita tengok sini, dia ni proper name. Mungkinlah setiap yang proper name, kata nama khas, kalau ada alif nun, dia tak ada tanwin. Ataupun macam mana? Kalimah nadmanu, contohnya kan? Ini bukan proper name ni. Menyesal. Tapi ada alif, ada nun. Tapi tak ada tanwin juga. Macam mana tu? Yang ni yang kita nak tentukan. Maknanya kalau adil, kalau menyimpang ni macam Omar kan, perkataan Omar. Umaru. Orang kata dia mari daripada perkataan Amirun. Tengok, Amirun bertanwin. Tiba-tiba orang tak baca Amirun, dia pergi baca Umar. Hilang tanwin. So kita tengok Omar ni proper name. Jadi mestikah setiap kalimah yang menyimpang daripada sirah asal dia itu, dia mesti proper name? Mesti ke tak? Yang ni kita nak tengok. Kalimah jenis mana yang termasuk dalam menyimpang daripada sirah asal dia, kemudian dia jadi tidak bertanwin. Kemudian, wa waznu fi'il. Ada isim. Bentuk dia tu macam fi'il. Macam Ahmad tadi. Ahmadu kan? Bukankah makna Ahmadu ni aku memuji? Kan? Sama dengan fi'il kan? Wazan fi'il. Dia isim kan? Nama orang isim lah. So dia wazan seperti fi'il. Adakah semua macam ni? Semua yang berwazan seperti fi'il ni akan tidak bertanwin? Semua kan? Kalau kita tengok sini, Ahmad ni proper name. So proper name boleh masuk sini. Yang ni kita nak tengok. Apakah syarat-syarat 9 grup ni yang ghairul munsharif, yang menyebabkan ghairul munsharif. Kesemua 9 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini kita namakan dia asbabu tis'ah. Sebab-sebab yang 9. Sebab-sebab di sini, sebab-sebab yang menjadikan isim ghair munsharif. Ataupun mamnu'
minas sarf ataupun adamu sarf. 9 ni. Kalau isim tu dia menyimpang daripada sirah asal dia, maka itu menyebabkan dia jadi ghairu munsharif. Satu lagi sifat. Contohnya warna kan, ahmar, ahmaru. Ni warna. Warna dalam bahasa Arab sifat. Kemudian tak ada tanwin. So, warna satu. So dia warna dan dia sifat dan dia tak bertanwin. Tapi selain daripada dia jadi sifat, apa lagi syarat dia? Apa lagi syarat dia? Jadi, ahli nahwu kata, melalui penyelidikan yang dilakukan oleh pakar-pakar nahwu, mereka dapati setiap satu ni adlu, wasfu, ta'nis, ma'rifah, ujmah, jamak, tarkib, alif wan nun, az-zaidatani, wazan fi'il. 9 ni kan? 9 ni untuk jadi ghair munsharif. Untuk jadi ghair munsharif, dia mesti memiliki 2 faktor. Ni kita panggil faktor, 1 faktor, 2, 3. Kan? Kalau kita nak sebut faktor pun faktor lah. Kalau kita nak sebut sebab, sebab lah. So, ini sebab 1 kan? Sebab 1, sebab 2, sebab 3, sebab 4. Dan untuk berfungsi, ini kita panggil faktor saja, sebab saja. Tapi untuk berfungsi, dia memerlukan 2 sebab. Daripada 9 ni, kena ada 2. Maknanya udul kena pilih salah satu sini untuk sekali dengan dia. Misalnya udul menyimpang 1. So boleh bergabung dengan makrifah. Sebab Omar tu ialah isim alam, makrifah. 2 kan? Barulah belum valid. Macam ni Ahmad, was. Was tu sebab dia warna. So bila warna dia sifat. So bila dia sifat, nak kena ada satu lagi. Pilih satu lagi, cari satu lagi. Antara 9-9 ni kita nak ada 2. Bila ada 2 baru dia gagah. Baru dia kuat. So dia kata wasf, tengok ni, ahmaru, wazan dia sama dengan wazan fi'il. Kan? Af'alu, aku melakukan. Sama kan? Wazan fi'il. So mana 2 faktor. Bila ada 2 faktor, ada 2 sebab, boleh layak menjadi ghair munsharif. Ta'nis. Satu ta'nis yang memerlukan kepada gabungan. Satu lagi ta'nis yang tak perlu kepada gabungan. Dia gagah dah. Misalnya ta'nis nama orang kan, Talha. Kita baca ada tanwin tak? Tak ada kan? Talha tu. Ta tu kita panggil ta apa tu? Ta ta'nis. Tapi dia bukan perempuan. Tapi tanda tu tanda mu'annas. Satu. Ada tanda tu ta'nis. Ada dah. Ta'nis. Tapi dia nak 2 kan? Tengok sini mana? Dia nama orang kan? Nama orang ni mestilah makrifah kan? Sudah ada 2. Okey, barulah layak menjadi ghair munsharif. Satu lagi jenis ta'nis yang pakai alif. Hubla contohnya kan? Alif maksurah. Yang ni ta'nis ada. Dia bukan makrifah. Jadi dia satu saja faktor. Tapi dia kuat. Sebab hubla ni, alif ta'nis ni, dia tak terpisah daripada perkataan hubla. Alif ta'nis dia tak terpisah. Dia luzum. Jadi luzum ni maknanya dia tak terpisah. Bila dia tak terpisah, dia kuatlah. Jadi macam ada 2 faktor jugalah. Satu faktor ta'nis, satu lagi faktor luzum. Tidak berpisahnya alif maksurah itu dengan lafaznya. Jadi dia macam kuatlah. So bila dia kuat, dia layak. Macam orang lain dia tak kuat, dia perlukan bantuan yang lain. Talhah ni kan ta jenis ni, ta yang boleh buang. Tapi kalau alif ni, dia tak boleh buang. Alif tak ni dia tak buang. Dia kekal di situ. Walaupun dia nampak satu aja, tapi oleh kerana dia kejap di situ. Utuh dengan kalimah tu, seolah-olah dia macam 2 faktor. Satu lagi makrifah kan? So makrifah boleh gabung dengan mana? Makrifah. Boleh gabung dengan udur pun boleh. Boleh gabung dengan apa? Ta'nih pun boleh kan? Dia boleh banyak. Dengan ujmah pun dia boleh. Dengan alif, nun, zaidatan ni pun boleh. Mana at least 2 lah mana. Dia boleh gabung dengan ni, dia boleh gabung dengan ni, dia boleh gabung dengan ni. Jadi 2. Dia boleh. So, ujmah. Bangsa asing. Kita tengok perkataan Ibrahim. Tanya orang Arab, membaca apa ni? Ada tanwin, tak ada tanwin? Tak ada tanwin. So, bila tak ada tanwin, kita tengok yang 9 ni mana? Dia udur ke? Bukan.
Dia wasf ke? Bukan. Dia ta'nis ke? Bukan. Dia makrifah ke? Dia makrifah lah. Sebab proper name mestilah makrifah. Satu. Satu lagi dia ujmah ke? Iyalah dia ujmah. So, dia ada dua sebab. Bila ada dua sebab, barulah dia layak dioperasikan dalam ayat menjadi ghair munsharif, tidak bertanwin. So, bila tak ada tanwin, tak adalah kasrah. Tak ada baris kasrah. Okey, untuk jamak pula kan? Semua jamak ke? Tak. Jamak-jamak yang tertentu aja. Jamak-jamak yang sirah dia macam mafa'ilu. Kita panggil sirah muntahal jumuk. Masajidu. Yang ni pun mewakili dua. Mewakili dua faktor. Gagah dia tu. Kekuatan dia. Seperti dua sebab. Tarkib. Contohnya kita kata tadi Hadramaut Kuala Lumpur apa kan? So tarkib digabungkan dua kalimah disatukan. Kuala Lumpur, New York, Hadramaut. So ujung-ujung belakang tu macam Maut. Mautu kita baca, bukan mautun. Tak ada tanwin. So hadra ni tarkib kan? Hadra dengan maut. Digabungkan. Tarkib artinya disusun daripada dua kalimah. So hadra maut. Okey, yang ni masuk satu je. Dah ada satu. Satu lagi. Tengok jamak bukan. Ujmah bukan. Makrifah. Ni proper name lah ni. So ada dua. Jalan. Alif wan nun zaidatan ni macam Usman tadi. So ada dua. Kemudian wazan fi'il. Tu macam Ahmad tadi. Wazan fi'il. Satu lagi. Makrifah. Habis dah. Ghair munsharif. Dah jelas dah semua ni. Kita dah habis dah pengajian dia. Sekarang ni kita baca je. Al-faslu. Al-ismul mu'rabu. Fasal. Isim mu'rab ala naw'ain. Dibahagikan kepada dua jenis. Satu. Munsharifun. Yang bertanwin. Dan ada 3 baris. Dia ta'rifkan. Wahuwa. Ma laisa fihi sababani. Ialah isim. Ma ni sesuatu artinya isim. Laisa fiha yang tiada dalamnya. Padanya 2 sebab. So ta'rif dia tu ta'rif lawan kepada munsharif dengan ghairu munsharif. Terus. Maknanya yang amali terus. Tak ada teori-teori dah. Yang teori seperti yang saya terangkan tadi. Asal-usul dia. So dia kata munsharif yang tak ada 2 sebab. Maknanya munsharif dengan ghair munsharif kan. Kita kata tadi ghair munsharif ni nak kena ada 2 sebab. So yang ni kalau yang ni perlu 2 sebab, yang ni tak ada lah. Tak ada 2 sebab yang dimaksudkan. Lawan dia lah. So munsharif ialah lawan kepada ghair munsharif ma laisa fihi sababani. Sesuatu isim yang tidak ada padanya 2 sebab daripada 9 sebab yang dinyatakan tadi. Ataupun wahidun. Kan tadi kan kita kata majoritinya perlu kepada 2 sebab. So ada setengah tu dia satu saja sebab mewakili dua sebab. Wahidun ataupun satu sebab tetapi yakumu maqamahuma. Mewakili dua sebab. Ataupun kita kata berdiri di tempat berdirinya 2 sebab. Satu sebab itu berdiri di tempat. Maqam ni tempat berdirinya 2 sebab. Itu terjemahan lafzi lah. Satu mewakili 2 sebab. Wahidun minal asbab. 2 sebab daripada sebab-sebab yang 9. Satu daripada sebab-sebab yang 9. Minal asbabi at-tis'ati. Sebab-sebab yang 9 tadi dia sebut adl, wasf, ta'nis dan sebagainya. Contohnya kazaidin, seperti Zaid. Zaid ini munsharif. Sebab tidak ada 2 sebab. Adl ataupun udur pun tak ada. Pada dia udur pun tak ada, wasf pun tak ada, ta'nis tak ada, makrifah tak ada, ujmah tak ada, jamak tak ada. Tak ada tu maksudnya 2 sebab. Satu adalah Zaidu tu dia makrifah aja. Satu lagi tak ada. Sebab tu dia kata ni 2 sebab kan. Wa yusamma, dan nama lain bagi munsharif ni ialah wa yusamma huwa, dan dinamakan dia isma mutamakkina. Dinamakan isim munsharif ini sebagai isim yang mutamakkin. Mutamakkin artinya yang kukuh. Kukuh, utuh.
yang utuh untuk menjaga ciri-ciri isim dia tadi. Ciri-ciri isim dia tadi bertanwin dan berubah kepada tiga baris. Wa hukmuhu, hukum yang ni, munsharif ni, boleh terima tiga baris, boleh terima tanwin lah kan. Ayyadkhulahu, bahawa boleh masuk kepadanya al-harakatu, harakat yang tiga, as-salasu. Harakat yang tiga tadi, rafa', nasab, jar, iaitu rafa' dia dhammah, nasab fathah, jar kasrah. Mesti bersama dengan tanwin. Ma'at tanwini, bersama dengan tanwin. Contohnya kamu kata taqulu, bila masuk dalam ayat kan, Zaid kan, ja'ani Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Jadi Zaid ni macam-macam lah kita boleh istilahkan dia. Dia ni isim mu'rab, dia ni munsharif, dia ni isim mutamakkin. Ini dari segi penamaan dia lah. Dari segi i'rab tu marfu' lah kan. Kemudian lawan dia wa ghairu munsharifin. Yang ni boleh baca, kalau dia buat nau'aini ni kan, ni kita baca dengan jar kan. So sini kita boleh baca munsharifin pun boleh. Yang ni kita baca dengan ghairi pun boleh. Kita panggil badal lah, badal. Kita follow yang ni. Follow i'rab yang ni. Kalau kita buat yang ni, artinya dia kata dua, kita kata ahaduhuma. Mana dia khabar kepada mubtada yang dihazafkan. Ahaduhuma munsharifun. Yang ni wasanihima ghairu munsharif. Apa artinya ghairu munsharif? Takrif dia yang mudah-mudah. Iaitu ada dua sebab je. So, wa huwa, dia ialah ma, sesuatu isim yang fihi, padanya ada dua sebab. Sababani. Daripada 9 sebab ghairu munsharif. Minal asbabi tis'ah. Sebab-sebab yang 9. Atis, ati. Ataupun satu tapi mewakili dua sebab. Au wa huwa ma fihi wahidun. Daripada dua sebab kan. Min huma. Satu sebab daripada dua sebab. Satu sebab daripada dua sebab. Tetapi yakumu, yang mewakili dua sebab. Berdiri di tempat dua sebab. So, yakumu maka mahuma. Mewakili dua sebab. Kemudian sebab yang 9 itu ialah wal asbabutis atu, ia adalah al-adlu, menyimpang. Ni semua masdar, penyimpangan. Menyimpang artinya lari daripada. Wal adlu wal waspu, penyifatan. Wa ta'nis, keperempuanan. Wa ta'nis su, kemakrifatan, kekhususan. Proper name kan ya. Wal ma'rifatu, dan keajaman, bahasa asing. Wal ujmah, dan kejamakan, jamak, jadi jamak. Wal jam'u, dan penggabungan. Wal tarkib, dan adanya alif nun yang tambahan. Wal alifu wan nunu az-zaidatani. Yang akhir sekali, yang ke-9, wa waznu fi'li, memiliki wazan fi'il. Kita baca sampai sini. Wa hukmuhu, hukumnya ialah alla, tidak masuk, yadkhuluhu, tidak akan masuk ke dalamnya al-kasratu. Kasrah tak boleh masuk dalam dia. Begitu juga wat tanwinu. Tanwin tak boleh masuk dalam kalimah dia. Wa yakunu, dan jadilah غير منصرف fi maudi'il
jarri, di tempat jar tu, bila kasrah tak ada, So, di tempat jar tu jadi apa? Isim ghairu munsharif akan jadi maftuhan, difatahkan. di tempat jar tu always di fathah kan, dimasukkan baris fathah selama-lamanya, abadan. Contohnya kamu boleh kata dalam ayat seperti berikut. Ambil contoh Ahmad. Ja'ani Ahmadu. Telah datang kepada aku Ahmad. Ahmad fa'il. Bila fa'il dia rafa'. Rafa' sini sepatutnya bertanwin dengan baris dhammah. Tapi sini So baca tanpa tanwin. Ahmadu. So bila tak ada tanwin, sini pun tak ada tanwin. Wa ra'aitu Ahmadah. Aku telah melihat Ahmad. Ahmad ni jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih mestilah nasab. Nasab mestilah dengan fathah. Fathah sama ada bertanwin ataupun tidak bertanwin. Sini tidak bertanwin kerana Ahmad termasuk dalam isim ghairu munsharif. Kerana memiliki dua sebab. Iaitu yang pertama dianya adalah wazan fi'il. Yang kedua dia ma'rifah. Yang seterusnya wa marartu, aku telah melalui pakai bi. So, bila bi jar di sini. Jar sepatutnya bagi bawah. Tapi sebab isim ghairu munsharif tidak boleh menerima baris kasrah, diganti dengan baris fathah. So bi Ahmada, aku melalui Ahmad. So Ahmad dijarkan dengan fathah kerana dia isim ghairu munsharif. Sebab dia jadi ghairu munsharif kerana dia memiliki satu faktor makrifah, satu lagi faktor wazan fi'il. Kama marra, sebagaimana yang telah lalu. Wallahu a'lam bissawab.